Daging rusa terkenal kerana sifatnya yang rendah lemak dan kolesterol, tinggi protein serta zat besi. Oleh kerana faktor itulah, ada orang sanggup memburu di hutan untuk mendapatkan daging rusa. Proses memburu haiwan itu memakan masa sehari ataupun lebih, namun belum tentu ia akan membuahkan sebarang hasil. Malah pemburu juga perlu berhati-hati apabila memasuki hutan kerana pelbagai cabaran terpaksa ditempuh. Di samping itu, terdapat pelbagai pantang larang yang perlu dipatuhi apabila berburu. Antaranya ialah kita dilarang keras bercakap besar, terutamanya mencabar binatang kerana terdapat haiwan yang memiliki deria pendengaran yang tajam dan ini membuatkan binatang itu berdendam dengan kita. Apabila memburu, seeloknya pergilah secara berkumpulan atau secara berdua. Seandainya salah seorang sesat atau ditimpa musibah, rakan yang lain boleh membantu. Cara dulu bagi mendapatkan rusa ni adalah dengan cara berburu lah. Di mana kita akan masuk ke dalam hutan mungkin dalam 2 atau 3 hari. Okay. Tetapi hasilnya tu tidak terjamin lah. Mungkin dapat, mungkin tidak. Tapi sekarang ni bila adanya ternakan, bila rusa ni telah diternak di ladang-ladang ternakan, memang mudah untuk didapatilah. Kita boleh terus kepada penternak-penternak. Sebagai penternak rusa berjaya di Kedah. Laporan wartawan Fakhrul Razi Ismail. Bermula dengan niat sekadar ingin mencuba, Azhar mengusahakan ternakan rusa ini sejak September. Minat yang mendalam terhadap haiwan sejak kecil lagi telah mendorong seorang bekas jurutera yang berasal dari kampung Semeliang, Kuala Nerang, Kedah memberanikan diri untuk menternak rusa secara komersial walaupun pada awal usahanya diragui dan dipandang sinis pelbagai pihak. Kata-kata negatif itu akhirnya menjadi pembakar semangat bagi Nur Azhar Muhammad Nur untuk mewujudkan sebuah pusat ternakan rusa yang diberi nama Semeliang Agrofarm, sempena nama kampung itu yang terletak kira-kira 40 km dari Bandar Alustar. Bagi penduduk kampung Semeliang pula, rusa adalah sinonim dengan Nur Azhar sehingga haiwan ternakan beliau mendapat julukan nama Rusa Semeliang. Bermula dengan 3 ekor rusa yang dibela di belakang rumah ibunya, kini rusa Nur Azhar dari baka Timorensis dan Axis berkembang biak sehingga 150 ekor serta dibela dalam 3 kandang yang berkeluasan 7 ekar. Rusa, kancil dan pelanduk merupakan spesies mamalia yang berasal dari keluarga Cividae. Salah satu ciri keunikan haiwan ini ialah ia memiliki tanduk dan terdapat juga ahli keluarganya yang tidak memiliki tanduk di atas kepala. Mamalia herbivore ini boleh ditemui hampir di mana sahaja di seluruh dunia. Tanduk rusa adalah pertumbuhan tulang Cividae yang berkembang setiap tahun. Rusa adalah haiwan liar eksotik yang mudah dijaga, tahan lasak terhadap penyakit dan tidak cerewet dalam soal permakanan. Bagi rusa jenis Timorensis, tanduknya boleh dijadikan ubat. Dalam keluarga Cividae pula, terdapat 34 spesies rusa. Beratnya pula dianggarkan antara 30 hingga 250 kg bergantung kepada jenis rusa. Aktiviti pembiakan rusa sangat aktif kerana seekor rusa betina mencapai usia matang sekitar 18 hingga 20 bulan, manakala rusa jantan pula mencapai umur antara 2 hingga 3 tahun. Salah satu tabiat rusa ialah ia suka berkubang, terutama di waktu panas. Oleh itu, sebuah kolam mandi atau lopak paya air yang bersih dilengkapi sistem aliran yang baik perlulah disediakan. Makanan yang cukup amat penting untuk menjamin kesihatan dan tumbesar rusa. Oleh itu, sekiranya rusa itu dipelihara di dalam kandang atau pedok, ia hendaklah mempunyai rumput yang baik dan bermutu sepanjang masa. Makanan tambahan seperti dedak hendaklah diberi sebagai suplemen tambahan.
Peningkatan harga makanan ternakan saban tahun menjadi beban dan kadang-kala penternak terpaksa gulung tikar kerana masalah tersebut. Selain masalah kekurangan baka bermutu yang cuba ditangani menerusi kacukan dan juga masalah penyakit, ramai penyelidik mencari jalan untuk menghasilkan makanan alternatif. Satu daripada usaha tersebut ialah menanam rumput yang dikenali sebagai rumput Bali atau sprout Bali. Rumput Bali merupakan sumber makanan ternakan terkini yang dihasilkan melalui kaedah fodder solution, iaitu teknik penanaman secara hidroponik tertutup dalam sistem yang terkawal dari segi suhu, air, pencahayaan dan boleh dikeluarkan sepanjang tahun. Selain mempunyai kadar protein dan tenaga yang tinggi, ia juga mempunyai kandungan vitamin, garam galian dan enzim untuk ternakan ruminan seperti lembu, kambing, biri-biri dan lain-lain. Dengan isu kenaikan harga bahan makanan ternakan dan tenaga buruh yang semakin meruncing, kaedah fodder solution amat relevan kerana mampu menyelesaikan masalah tersebut. Ini kerana ia berkemampuan menghasilkan rumput dengan kos lebih murah, selain lebih selamat dan bersih kerana penanamannya tanpa baja, racun serangga dan bebas habuk. Malah dengan ruang yang kecil iaitu sebesar sebuah kontena, penternak sudah boleh menghasilkan rumput tersebut dalam tempoh 6 hari sahaja bagi kegunaan sepanjang tahun tanpa masalah kualiti tanah, penyakit, isu keluasan tanah, cuaca atau banjir. Daun tumbuhan seperti daun petai belalang, daun ubi, akasia, bunga raya, nangka, cempedak dan buah ara merupakan antara tumbuhan tambahan untuk spesies sebedia. Kita juga membantu dalam pembelian sebuah unit fodder solution, iaitu fodder solution ini adalah satu teknologi dalam untuk pembenihan benih rumput Bali. Selain daripada itu, kita juga membantu pembinaan sebuah dewan seminar dan juga blok penginapan untuk tujuan pemberian kursus kepada penternak-penternak kecil dan juga untuk tujuan agropelancongan. Nur Azhar turut mendapat bantuan daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina atau JPV Negeri Kedah. Selaras dengan misi dan visi jabatan, JPV komited bekerjasama dengan penternak bagi merancangkan industri pengeluaran ternakan mapan dan menyediakan perkhidmatan veterina yang berkualiti bagi menjamin kepentingan kesihatan awam. Ternyata, usaha-sama JPV Kedah dengan Semeliang Agrofarm membuktikan visi dan misi jabatan ini tercapai. Kebiasaannya, rusa-rusa kita akan kumpul di rumah gelap. Di sana, jika ada sebarang kecederaan, kita akan buat rawatan biasa seperti luka-luka, kecederaan pada bahagian-bahagian tertentu. Itu adalah perkara biasa. Untuk pemindahan ternakan daripada negeri ke negeri ataupun dari satu tempat ke kawasan yang lain, kita akan mengambil sampel darah dan dari sana kita akan hantar ke makmal untuk ujian darah seperti penyakit tuberkulosis. So, sampel darah yang kita ambil ni, kita nak uji darah tuberkulosis, okay, dan juga untuk parasit, kulit parasit. Sungguh pun rusa adalah haiwan yang tahan lasak dan jarang dijangkiti penyakit. Sampel darah rusa akan diambil oleh pihak JPV sekiranya rusa itu akan dieksport atau ia akan dipindahkan ke ladang yang lain. Selain membuat pemeriksaan berkala ke atas rusa, badan ini turut mengadakan kursus penternakan bagi melahirkan lebih ramai usahawan tani yang berjaya. Tes darah ni, result darah ni baru saya boleh buat permit untuk transport keluar lah. Bagi penternak rusa, rumah gelap perlu dibina di mana rumah tersebut mempunyai beberapa buah bilik untuk tujuan pengasingan. Rumah gelap ini dibina menggunakan papan lapis
batu bata maupun konkrit dan bahagian dinding dalamnya dicat warna hitam. Di dalam rumah gelap, rusa akan kelihatan tenteram dan cahaya yang diperlukan hanya cukup sekadar untuk melihat rusa dan membuat rawatan. Lantai rumah ini pula tidak berkonkrit. Sebaliknya, ia menggunakan pasir jenis quarry dust. Rumah gelap adalah sebuah binaan yang berupa rumah di mana di dalamnya ada beberapa bilik untuk pengasingan dan tujuannya adalah untuk rawatan dan juga untuk tujuan penangkapan rusa itu sendiri. Oleh kerana tidak ramai penternak rusa di Malaysia, rata-rata pelanggan memuji perkhidmatan Nur Azhar. Hari ini, semua kerja menjadi mudah. Hanya dengan membuat tempahan, pembeli boleh datang mengambil rusa pada hari yang ditetapkan. Nur Azhar pernah menjual seekor rusa seberat 65 kg pada harga kira-kira RM2,500 untuk dijadikan sebagai menu majlis kenduri. Walaupun rusa adalah haiwan yang tahan lasak, ia sangat sensitif pada cuaca panas. Sebab itulah di bahagian luar dan dalam lori perlu disiram terlebih dahulu sebelum perjalanan bermula dan biasanya perjalanan dibuat pada waktu petang atau malam bagi mengelakkan bahang matahari. Seandainya menternak rusa secara komersial menjanjikan pulangan lumayan, mengapa harga jualan rusa amat tinggi? Adakah kos menternak rusa terlalu mahal di negara ini sehingga peternak sengaja mengambil kesempatan ke atas pembeli? Faktor yang mengenai harga rusa di pasaran adalah disebabkan oleh permintaan yang sangat tinggi terhadap rusa hidup maupun terhadap daging rusa, tetapi penawarannya adalah sangat terhad. Ini menyebabkan harga daging rusa menjadi lebih tinggi berbanding dengan harga daging-daging lain. Produk berasaskan rusa tidak terhenti sekadar daging rusa yang boleh dimakan. Sebaliknya, pelbagai produk hiliran rusa boleh dihasilkan. Sebagai contoh, tanduk rusa boleh dijadikan perhiasan. Ia juga boleh dijadikan sebagai sarung keris atau parang. Alah membeli, menang memakai. Harga daging rusa adalah mahal jika dibandingkan dengan harga daging lembu, namun memiliki khasiat yang tinggi. Malah, rusa mempunyai pelbagai peranan berbanding haiwan ternakan yang lain. Malah dengan kaedah pembungkusan yang menarik, daging rusa boleh dipelbagaikan kegunaannya untuk dijadikan produk pekasam, kari pub dan daging barbecue bagi menarik minat pembeli di pasaran tempatan maupun antarabangsa. Secara tidak langsung, produk-produk ini mampu menjana pendapatan penduduk kampung di samping memajukan industri desa. Bermula sebagai hobi, hari ini Nur Azhar mampu tersenyum lebar kerana usaha beliau menternak rusa bukan sahaja membawa pulangan yang lumayan, malah beliau diangkat menjadi contoh kepada penternak rusa yang lain. Pernah memenangi Anugerah Tokoh Usahawan Padang Terap 2014 dan Anugerah Penternak Jaya Negeri Kedah 2014, Nur Azhar kini membekalkan rusa, baka dan daging kepada peternak kecil. Malah beliau membimbing 50 penternak dari zon utara. Biarpun dipelekehkan orang ramai, dek kerana minat mendalam dan usaha tanpa mengenal erti putus asa, Nur Azhar membuka mata semua pihak bahawa industri rusa mampu bertapak kukuh di Malaysia.